Al-Habal Murah-Murhan Kasalamat, saya Hikmat Juni. Tun Dr. Mahathir Mohamad mengesahkan Presiden Parti Warisan Sabah Warisan Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal dipilih sebagai calon Perdana Menteri dalam pertemuan pemimpin Pakatan Harapan Plus PH Plus di Rumah Tetamu Sabah Kuala Lumpur kemarin. Dr. Mahathir berkata Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Mukhlis Mahathir masing-masing dicadangkan sebagai Timbalan Perdana Menteri 1 dan Timbalan Perdana Menteri 2. Beliau berkata cadangan itu mendapat persetujuan Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng yang turut hadir. Di dalam perbincangan saya terbuka kepada apa juga cadangan termasuk saya tidak dicalon sebagai bakal Perdana Menteri. Di antara cadangan yang dikemuka ialah pencalonan Datuk Seri Shafie Apdal sebagai Perdana Menteri. Kami sebulat suara bersetuju Datuk Seri Shafie Apdal dinamakan sebagai calon Perdana Menteri. Saya menyokong penuh cadangan ini. Yang penting ialah kita mempunyai pendirian yang tegas supaya rakyat tahu akan pendirian kita. Kami juga bersetuju mencadang Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Timbalan Perdana Menteri 1 dan Mukhlis sebagai calon Timbalan Perdana Menteri 2. Dr. Mahathir berkata pemilihan Muhammad Shafie dibuat memandangkan beliau adalah pemimpin asal yang telah memulakan perjuangan menentang kerajaan kleptokrasi pimpinan Datuk Seri Muhammad Najib sebelum ini. Katanya pencalonan beliau juga akan mengeratkan lagi hubungan antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak selepas ini. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Shafie dicalonkan? Mungkin ada yang telah lupa bahawa Shafie adalah salah seorang pemimpin asal menentang kerajaan kleptokrasi sejak sebelum pilihan raya ke-14. Dia juga salah seorang pemimpin yang menjadi mangsa awal kerajaan Najib dan telah disingkir dari jawatan menteri dan naib Presiden UMNO kerana tidak dapat menerima perbuatan rasuah dan pencurian wang rakyat menerusi skandal 1 MDB yang begitu memualkan. Shafie ketika itu bersama-sama dengan Muhyiddin. Kini Muhyiddin meninggalkan perjuangan dan kembali bersama dengan kleptokrat yang dahulu menghukum dan menyingkirnya. Menurut Dr. Mahathir, beliau akan membawa usul undi tidak percaya dalam sidang Dewan Rakyat akan datang dan yakin pemimpin yang tidak bersetuju dengan kerajaan pintu belakang pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menyokong usul berkenaan. Parlimen akan bersidang tidak lama lagi. Saya akan kemuka usul tidak percaya kepada kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin. InsyaAllah, dengan sokongan ahli-ahli parlimen yang tidak boleh menerima kerajaan pintu belakang Tan Sri Muhyiddin dan mahu mengembalikan mandat rakyat, akan bersama-sama saya dan rakan-rakan lain menyokong usul Datuk Seri Shafie menjadi Perdana Menteri. Jika usaha ini berjaya, langkah untuk pastikan asas demokrasi seperti yang dituntut oleh rakyat akan dapat kita penuhi. Kita perlu tamatkan kerajaan yang tidak dipilih oleh rakyat. Sebelum ini, PH Plus berdepan dengan kesukaran untuk menentukan siapa calon Perdana Menteri jika gabungan itu kembali memerintah Putrajaya dan dua nama utama yang sentiasa menjadi sebutan ialah Dr. Mahathir sendiri serta Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jika ditakdirkan Muhammad Shafie menjadi Perdana Menteri, pelantikan tersebut pasti merupakan berita paling gembira buat rakyat Sabah dan Sarawak kerana memberi harapan kepada kedua-dua negeri untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka yang termaktub di dalam Perjanjian Malaysia 1963 /MA 63. Sementara itu, cadangan mencalonkan Muhammad Shafie sebagai Perdana Menteri disambut gembira oleh pemimpin-pemimpin Sabah.
Ketua Penerangan Warisan Datuk Dr. Yusof Yaakob berkata, rakyat perlu menyokong cadangan berkenaan kerana sejak pembentukan Malaysia pada tahun 1963, belum pernah pemimpin dari Sabah atau Sarawak dipilih menjawat jawatan tertinggi negara. Pertama kali sejak merdeka dan pembentukan Malaysia, seorang anak dari Malaysia Timur dicadangkan oleh pemimpin berpengaruh dari Semenanjung untuk menerajui kepimpinan negara. Suara itu bukan daripada Dr. Mahathir Mohamad seorang sahaja, tetapi ramai pemimpin dari Semenanjung turut bersetuju dengan cadangan ini, kata Dr. Yusof. Naib Presiden Warisan Datuk Jun Swong berkata kemampuan mentadbir dan pengalaman lebih 3 dekad dalam 7 kementerian berbeza membuktikan Muhammad Shafie layak dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Menurut Juns, untuk menjadi pemimpin negara, sosok dan pemimpin yang dipilih seharusnya popular dalam kalangan orang Sabah, Sarawak dan Semenanjung agar semua rakyat boleh disatu padukan. Malah saya berpendapat jurang antara Malaysia Timur dan Barat yang telah lama dibiarkan perlu dirapatkan. Jadi sudah tiba masanya jurang ini dirapatkan. Seorang pemimpin dari Sabah Sarawak mungkin jawapan kepada kebuntuan senario politik negara Malaysia masa ini. Tapi bukan sewenang-wenangnya mana-mana pemimpin Sabah dan Sarawak boleh dicalonkan. Kita tidak mahu calonkan seorang pemimpin dari Sabah dan Sarawak semata-mata kerana beliau anak Sabah atau anak Sarawak, katanya. Seorang lagi Naib Presiden Warisan Datuk Jaujan Sambakong berkata, kewibawaan dan pengalaman luas Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal dalam pentadbiran negara melayakkannya untuk dilantik menjadi Perdana Menteri. Beliau yang juga timbalan Ketua Menteri Sabah berkata, kebolehan pemimpin dari Sabah seperti Muhammad Shafie tidak boleh sama sekali diperlekehkan kerana pengalamannya bukan sahaja dalam negara tetapi turut melibatkan di peringkat antarabangsa. Menurut Jaujan, ini adalah masanya untuk Malaysia memiliki Perdana Menteri dari Sabah kerana sejak lebih 60 tahun Malaysia dibentuk, masih belum pernah pemimpin nombor 1 negara dilantik dari Sabah atau Sarawak. Jaujan berkata demikian ketika ditemui selepas menyampaikan sumbangan wang tunai berjumlah RM20,000 kepada 40 keluarga mangsa kebakaran di Lorong Haji Sundu, Batu 2 Jalan Apas hari ini. Dalam pada itu, Wirawati Warisan Sabah menyambut baik cadangan melantik Muhammad Shafie sebagai calon Perdana Menteri. Ketuanya Isna Raisa Munira Majlis berkata, cadangan itu bakal mengakhiri penantian 57 tahun untuk melihat pemimpin dari Sabah akhirnya diangkat sebagai pemimpin nombor 1 negara. Dalam pada itu, Wirawati Warisan Sabah menyambut baik cadangan melantik Muhammad Shafie sebagai calon Perdana Menteri. Ketuanya Isna Raisa Munira Majlis berkata, cadangan itu bakal mengakhiri penantian 57 tahun untuk melihat pemimpin dari Sabah akhirnya diangkat sebagai pemimpin nombor 1 negara. Munira berkata Muhammad Shafie yang berpengalaman mentadbir di peringkat persekutuan sebelum menjadi Ketua Menteri Sabah sememangnya layak dan berkebolehan untuk menjawat jawatan berkenaan. And equally lead the federation. Why not? We've been waiting this for 57 years. And I believe that, he has the same ability and capability and has the same talent with anyone else and I believe so. And saya sebagai Ketua Wirawati Warisan Negeri Sabah, saya dan juga kawan-kawan Wirawati yang ada di sini hari ini berdiri teguh di belakang Presiden Parti kami. Dalam isu berlainan, Munira yang juga Ketua Bahagian Warisan Kota Belud mengalu-alukan sesiapa sahaja yang ingin menjadi ahli warisan di kawasan Parlimen Kota Belud. Katanya warisan tidak menghalang mana-mana individu menyertai parti itu, malah mengalu-alukan sesiapa saja tanpa mengira agama dan bangsa. Dan kita tidak ada diskriminasi tentang penubuhan cawangan. Kita terima mana-mana sesiapa yang ingin menubuhkan cawangan, tapi ingin juga kita ingatkan bahawa penubuhan cawangan ini bukannya kita yang luluskan selaku parti, tetapi adalah diluluskan mengikut prosedur dan SOP yang telah ditetapkan oleh ROS. Proses dia bukannya sedikit dengan pandemik yang berlaku pada awal tahun ini. Sepatutnya isi borang 5 ROS, kemudian kita di bahagian sepatutnya periksa sama ada mungkin ada pertindihan kah, sebab of course ada yang baru dan ada yang lama. Jadi sepatutnya di bahagian periksa, tapi kami tidak ada terima. Kemudian kita akan hantar kepada HQ dan ditandatangani oleh SUA sebelum hantar kepada
ROS. Ya, kemudian ROS sebelum meluluskan permohonan cawangan ROS akan membenarkan permohonan penubuhan cawangan ini terlebih dahulu, di mana mesyuarat penaja perlu diadakan dalam masa 90 hari. Jadi memang masa itu ada SOP dan prosedur-prosedur tertentu. Saya boleh bahagikan kepada mungkin kepada wartawan lah, kepada media selepas ini, mungkin atur cara ataupun prosedur yang ROS lakukan. Dan selepas mesyuarat penaja diadakan, cawangan penaja tersebut melalui bahagian hendaklah menghantar semula minit-minit mesyuarat penaja beserta senarai ahli cawangan ke ibu pejabat. Kemudian selepas menerima lagi minit-minit mesyuarat cawangan penaja serta senarai ahli cawangan cawangan, ibu pejabat akan membuat semakan sekali lagi, terutamanya ahli-ahli cawangan, agar tidak berlapis dengan cawangan lain, dan kemudian menghantar minit-minit mesyuarat penaja ini semula ke ROS. Lebih kurang begitulah proses penubuhan cawangan, dan memang ada SOP dan prosedur tertentulah. Begitu. Kita alu-alukan, kita raikan siapa-siapa saja yang ingin menyertai warisan, dan saya ingin tegaskan sekali lagi bahawa ibu pejabat tidak ada kuasa untuk meluluskan cawangan, kita hanya follow up dengan ROS. Penyakit kolera atau taun yang berpunca daripada persekitaran kotor serta penyediaan makanan yang tidak selamat kembali dikesan di negeri ini membabitkan 4 daerah yang dilanda wabak. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS melaporkan wabak tersebut berlaku di Kota Kinabalu melibatkan 10 kes, Putatan 2 kes dan masing-masing 1 kes di Tuaran serta Sempurna. Pengarah Kesihatan Sabah Datuk Dr. Christina Rundi berkata, seramai 13 orang atau 93% daripada jumlah kes yang dilaporkan melibatkan warga negara Malaysia. Katanya sekitar 45% daripada jumlah kes itu melibatkan pesakit berumur antara 7 hingga 18 tahun. Katanya pesakit paling muda merupakan bayi berumur setahun, manakala warga emas berusia 80 tahun adalah pesakit paling tua. Menurutnya, sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, trend kejadian kolera menurun sebanyak 75% berbanding tempoh sama pada tahun lalu. Bagaimanapun, katanya dengan pembukaan hampir ke semua sektor ekonomi, bilangan kes kolera dijangka meningkat akibat kemungkinan pencemaran makanan dan air yang tinggi. Beliau berkata antara faktor risiko yang dikenal pasti menyebabkan berlakunya jangkitan ini adalah disebabkan tabiat memakan makanan yang mentah atau tidak dimasak dengan sempurna mahupun tidak mencuci peralatan makanan menggunakan air dirawat. Dr. Christina berkata penyakit kolera disebabkan oleh bakteria Vibrio cholera dan merupakan antara penyakit bawaan makanan dan air yang utama di negeri Sabah. Katanya pesakit boleh mengalami gejala seawal beberapa jam hingga 5 hari selepas memakan makanan dan minuman yang tercemar oleh bakteria itu. Gejala kolera adalah cirit-birit yang boleh mengakibatkan badan kehilangan cecair dan sekiranya tidak dirawat boleh mengakibatkan kematian, terutama dalam kalangan kanak-kanak dan bayi. Penyakit ini boleh merebak di kawasan yang tidak mempunyai bekalan air bersih, tiada kemudahan tandas yang sempurna dan persekitaran yang tidak bersih, katanya. Berikutan itu, JKNS menasihatkan orang ramai sentiasa mengamalkan langkah-langkah pencegahan dengan minum air yang masak, membasuh tangan sebelum makan dan mengendari makanan, membasuh tangan selepas menggunakan tandas serta memastikan makanan laut dan daging dimasak dengan sempurna. Di samping itu, orang ramai juga dinasihatkan menggunakan tandas yang bersih dan sempurna. Hanya kerana RM5, nyawa seorang peniaga kedai runcit melayang selepas dipukul oleh beberapa suspek dalam kejadian di Kampung Pulau Penampang, Jalan Sulaman, Menggatal semalam. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Habibi Majinji berkata, siasatan awal polis mendapati kejadian berpunca daripada beberapa suspek yang tidak berpuas hati dengan wang baki yang diterima anak mereka selepas membeli barang di kedai runcit milik mangsa. Habibi berkata berdasarkan siasatan awal mendapati kejadian berlaku kira-kira pukul 3 petang apabila seorang kanak-kanak perempuan berusia 9 tahun datang ke kedai runcit mangsa untuk membeli 2 botol air mineral dengan harga RM2. Katanya mangsa kemudian memulangkan baki sebanyak RM3 kepada kanak-kanak itu dan apabila pulang ke rumah, ibu kanak-kanak itu tidak berpuas hati kerana baki wang yang dikembalikan hanya RM3 dan mendakwa wang yang diberikan kepada anaknya RM10. Kata Habibi, selepas itu bapa kanak-kanak berkenaan pula datang ke kedai runcit mangsa lalu berlaku pertengkaran mulut sebelum lelaki itu memukul mangsa menggunakan batang paip dan kayu lalu melarikan diri.
Menurut beliau, suspek kemudiannya mengadu sakit di bahagian dada sebelum diantar ke hospital menggunakan ambulans dan meninggal dunia ketika menerima rawatan. Tambahnya berikutan kejadian itu, 8 suspek termasuk 4 wanita ditahan polis di beberapa lokasi antara pukul 7 hingga 9.20 semalam. Katanya lagi 2 suspek dipercayai melarikan diri dan sedang diburu, manakala kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Sekian berita BTTV malam ini. Saya Hikmah Juni Maksukul.